Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak syukur pada Allah. Allah dengan kasih sayang dia, limpah kurnia dia, alhamdulillah kita sempat dapat bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak lagi sekali. Kita sempat bertemu, ya, sudah tentu berapa ramai mungkin ada di kalangan kita kawan-kawan jemaah yang sama-sama duduk solat jemaah di surau kita, yang dulu sama-sama dapat bersama dengan Ramadan, duduk bertukar cerita. Dia jadi imam kat tarawih di rumah macam mana, dia jadi imam sembahyang hari raya macam mana tahun lepas kan. Ada kawan-kawan kita yang duk hantar bertukar jawadah iftar, ada yang duk bagi buah kurma, tamar kat kita. Tapi tahun ni dia tak sempat nak jumpa dengan Ramadan. Ramai mungkin di kalangan jemaah, ahli jemaah surau kita, mungkin kalangan ahli keluarga kita, kawan-kawan kita dan sebagainya. Termasuklah juga insan yang Allah Ta'ala tak sempatkan bertemu dengan Ramadan tahun ni ialah ibu saya sendirilah, mak saya. Mak saya meninggal 14 Syaban. 14 Syaban mak saya meninggal. Jadi saya mohon kesudian para jemaah yang ada pada malam ini untuk sama-sama ambil kesempatan di sini, keberkatan majlis kita ini, menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kepada ibu saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah khairal jazaa. Jadi alhamdulillah, kita syukur sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bertemu dengan Ramadan. Hari ni berapa Ramadan dah? 6 ke 7? Sudah. Dia confuse lah. Raya berapa hari lagi? Raya. Hak tu agaknya tak confuse. Sebab daripada hari pertama saya tengok ada dalam grup WhatsApp ni countdown. 29 hari lagi hari raya. Astaghfirullahalazim. Mentang-mentanglah kita dah tahu hari rayanya bila kan. Tak payah tengok anak bulan, dah tahu dah. Tengok takwim JAKIM cukup. Kita tahu dah anak bulan nak lahir bila kan. Alhamdulillah. Tak apalah, hak raya tu tak ada masalah. Cuma marilah kita benar-benar rasa syukur, nasib baik sangat-sangat, beruntung sangat-sangat Allah telah izinkan kita sempat bersama dengan Ramadan. Sempat bersama dengan Ramadan. Mak saya umur 73 tahun. Orang pun kata patutlah kan. Kawan saya tuan-tuan, baru umur 30-an saja tuan-tuan. Isteri dia meninggal 15 Syaban. Satu hari lepas mak saya meninggal kan? 15 Syaban. Muda lagi orang dia. Kena kanser tak sampai sebulan lepas detect. Terus stage 4 dah. Memang ialah ajal dia, dah janji dia di situ. Maknanya yang 73 ke, yang 30-an ke, janji Allah tetap janji, pasti, tetap pasti. 1 minit tidak akan lewat, 1 minit tidak akan terkemudian. Jadi yang kita nak rasa bersyukur dapat bersama Ramadan satu bab, tetapi dalam masa yang sama jangan kita leka, jangan kita terpedaya sehingga kita rasa confident pula kita sempat tamatkan Ramadan. Tidak ada satu janji dengan Allah, siapa-siapa yang sempat bertemu satu Ramadan, dia akan sempat untuk habis Ramadan ini. Memang kita tahu Ramadan tinggal berapa hari lagi, kita duk countdown dah. Dengan pula keadaan kita menggunakan ru'yah dan juga hisab dalam menentukan tarikh, menentukan satu hari bulan setiap bulan, maka kita sudah tahu berdasarkan
kiraan ahli falak dapat sudah dibuat satu ketetapan bahawasanya hari raya sekian-sekian. Kita dah tahu dah. Tapi tuan-tuan, itu ialah cerita Ramadan, bulan Ramadan, bukan cerita pasal kita. Kita ni tak ada ahli falak yang boleh tolong tengok kan bila sebenarnya kita akan meninggal, berapa banyak lagi baki hidup kita. Kita tahu baki Ramadan tinggal berapa hari. 6, kalau 6 hari ada 24 hari lagi, kalau dah 7 hari ada 23 hari lagi. Tetapi kita tidak tahu adakah baki hidup kita ini masih ada untuk tamatkan Ramadan, untuk sempurnakan Ramadan, untuk sempat nak sambut 1 Syawal. Wallahu taala a'lam. Hari ini alhamdulillah kita dapat solat Isyak, kita dapat solat tarawih, solat witir tadi sebahagiannya. Tapi tuan-tuan puan-puan, tak ada siapa pun yang berani kata dia sempat untuk solat subuh. Panjang lagi nak solat subuh ni. Di kawan saya baru ni, kawan saya lah, maknanya umur 50-an lah, tak bersara lagi kan, belum bersara. Semayang subuh datang elok-elok je surau. Pukul 8 nak masuk dalam grup, kata dia dah meninggal. Sekarang kan cepat je berita, masuk grup je sekarang ni kan. Masuk grup. Kawan saya juga yang satu karyah dengan dia ni, bagi tahulah dalam grup tu, Allah, subuh tadi duk semayang sebelah saya. Subuh tadi semayang sebelah saya. Kan? Dalam surau tadi dia semayang sebelah saya. Pukul 8 meninggal. Tuan-tuan, terkejut tak kalau kita dapat berita yang macam tu? Terkejut kan? Terkejut. Orang semayang sebelah dia pun terkejut. Kan? Tapi tuan-tuan, orang yang meninggal tu lagi terkejut tuan-tuan. Orang yang meninggal, kalau kita yang meninggal, lagi orang dengar berita kita meninggal dah terkejut. Orang kalau kita tu meninggal tuan-tuan, kita lagi terkejut. Sebab tak sangka pun kita nak mati hari tu. Kecuali orang-orang insan-insan terpilih, insan-insan pilihan Allah yang Allah SWT beri firasat pada dia, yang tahu, mungkin dah diberitahu pun setengahnya kan. Itu lainlah. Tetapi maknanya kalau kita orang biasa ni, kita pun terkejut yang kita akan meninggal pada hari itu. Agak-agaklah kalau kita dah mimpi, malam ni kita dah mimpi, kamu ni sebelum maghrib esok meninggal, agak-agak pergi kerja lagi tak hari ni? Esok nak pergi kerja lagi tak? Oi, hilang habis dah selera tu. Sahur tak lalu kan. Satu hari tu ingat tu atas sejadah ya kot kan. Tapi kita tak macam tu lah, sebab kita tak tahu. Kita bersiap elok je kan, sahurnya, duk bincang lagi pula nak buka puasa ni lauk apa, ada lagi ke tak lauknya, perlu ke pasar ke tak, duk bincang ni sambil-sambil makan sahur. Bincang pula, ni tarawih macam mana, nak tarawih di surau ke, nak tarawih di rumah ke, nak tarawih di masjid pula ke. Duk bincang ni, perancangan. Tak apalah. Abang hari ni pun ada meeting ni petang, pagi petang ada meeting ni, bersembang, bercerita. Sebab apa? Kita pun tak tahu nak mati hari tu. Sebab tu saya kata, kalau kita yang dengar berita orang mati ni kita terkejut, orang yang mati tu lagi terkejut. Berakhirlah segala kehidupan dunia. Dan bermula, mati bukan penamat cerita. Mati adalah bermulanya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar. Jadi alhamdulillah, dengan ingatan sebegitu kita akan lalui Ramadan Al-Mubarak ini. Dan kita kena rasa syukur sungguh-sungguh kerana Allah telah berikan izin untuk kita bertemu dengan Ramadan. Allah SWT telah izinkan kita bertemu dengan Ramadan. Ini bukan nikmat yang kecil-kecil. Bak kata orang sekarang ni bukan kaleng-kaleng lah. Saya pun tak tahu kaleng-kaleng ni daripada mana, tapi saya dengar budak-budak pakai tu rasa seronok pula pakai. Kan? Bukan yang biasa-biasa. Bukan yang biasa-biasa di sisi Allah. Tuan-tuan, Ramadan ni, bulan Ramadan ini bukan setakat kata kita di muka bumi ni saja berubah. Hatta syurga yang memang sudah sememangnya indah, dihias lebih indah di dalam bulan Ramadan untuk sambut kedatangan Ramadan. Kan?
Nak bagi tahu mulianya Ramadan ini. Ini bukan perkara kecil, kita dapat lagi bertemu Ramadan. Dapat jumpa satu Ramadan, dua Ramadan, kita puasa, kita tarawih, kita tadarus, kita tilawah, kita baca Quran, sembahyang sunat. 3 Ramadan, kita puasa lagi, kita sahur, kita puasa, kita sembahyang sunat, kita sembahyang jemaah, kita sembahyang tarawih, kita baca Quran, kita tadarus ramai-ramai. Alhamdulillah. 3 Ramadan, 4 Ramadan, 5 Ramadan, 6 Ramadan. Syukur pada Allah. Kerana ini bukannya perkara kecil. Tiap-tiap tahun saya akan dijemputlah untuk ceramah ni, tazkirah apa sebagai untuk Ramadan ni kan. Cuma tahun lepas je tak ada. Tahun lepas sendiri-sendirilah ceramah dengan anak beranak kat rumah kan. Masing-masing jadi imam semua ni. Kan. Ke ada import imam juga, tak adalah kan. Tak boleh nak import. Kat surau boleh lagi import imam kan. Tukar-tukar selera. Jemput orang tu, jemput orang ni. Tahun lepas tu betul-betul lah. Siapa yang dah sedia, alhamdulillah. Kalau tak, memanglah tarawih inna a'taina dengan kul huwallah. Rakaat pertama, rakaat kedua. Naik lagi rakaat keempat, inna a'taina balik. Rakaat kelima kul huwallah kan. Sebab kita tak prepare. Harap-harapnya pengajaran daripada tahun lepas kita prepare. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kata ala kulli rajulin, ala kulli muslimin, wajib kata seorang lelaki yang muslim, yang beriman ini, dia hafal 6 surah selain Fatihah. 6 surah kena ada dalam hati. Orang kata kena hafal. Maknanya kalau mengigau pun boleh baca habis lah. Maknanya nasib baiklah Sayyidina Umar tak cakap surah apa. Jadi dia open tiket. Asalkan cukup 6. Tujuan dia apa? Sayyidina Umar kata supaya dia boleh bawa 2 dalam maghrib, 2 dalam isyak, 2 dalam subuh. Maknanya boleh gilir-gilir. Kerana maghrib, isyak, subuh kita sembahyang jahar. Kita sembahyang jahar, kita sembahyang dengan suara yang kuat. Zuhur asar tak apa, kau nak ulang keluar Allah pun tak apa, orang tak tahu. Tapi maknanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu nak bagi tahu seorang muslim ini dia kena jaga juga maruah dia sebagai seorang lelaki. Seorang lelaki yang beriman dengan Allah, dengan Rasul, dengan hari akhirat. Maka dia kena usahakan juga at least 6 surah. Supaya dia bolehlah tukar-tukar. Kan. Saya rasa kalau kita test malam ni semua cukup 6 surah ni kan. Agak-agak cukup tak? Siapa yang rasa dia tak cukup angkat tangan? Mati pun tak angkat kan. Takkan tak cukup kan. Qul huwallah 1 dah, inna a'taina kal kausar 2, wal asri 3. Anak 3 je lagi ni. Iza ja kot. 4. 2 lagi apa? Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bil falaq. Itu pun tak tentu tu. Qul a'udzu bil falaq tu silap tak habis juga tu. Kuliah pun macam tu juga. Ya-yalah kuliah tu, tapi kalau tolak jadi imam baca kuliah tu tak tentu juga tu. Takut dia berpusing-pusing, lakum dinukum tak datang. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum. Sudah. Dia duk main wala ana wala antum. Wala ana dia tak tahu nak turun kat mana dah. Nak landing tak jumpa. Makmum pula jenis taat kan. Ini imam syok betul baca kuliah ni, ulang-ulang dia ni. Dia tak tahu yang kawan nak landing tak jumpa punca dah ni. Tolonglah sikit. Lakum kan. Baru lakum dinukum boleh jadi. Baru habis. Tapi jangan pula tanya, lakum dinukum tak ada ke imam? Janganlah. Batal dengan solat-solat kau pula. Tuan-tuan. Baru ni tahun lepas memang orang lelaki diuji. Jadi pula bawa sembahyang hari raya kat rumah sendiri. Kena jadi baca khutbah sendiri. Dah dibaca khutbah sebelum sembahyang pula dah. Dia duk kira hari Jumaat. Dia khutbah raya ni lepas sembahyang. Dia menaik baca khutbah dulu. Yang isteri pun solehah. Dengar je lah kan. Sorihi pun solehah. Tuan-tuan. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala ajar banyak juga dengan COVID ni. Banyak-banyak hal. Banyak perkara yang positif lah.
Yang positif. Jadi kita ambil hikmah-hikmah tu, kita kena serap, kita kena bawa. Alhamdulillah tahun ni kita dapat berjemaah. Tadi diberitahu, jangan sampai kita ditarik balik nikmat ini, tuan-tuan. Jagalah SOP. Jagalah SOP. Tak boleh duduk rapat, tak apa, tak ada masalah. Kena pakai mask semayang, tak ada masalah, pakailah. Walaupun tertutup hidung, makruh, tak apa. Kerana ia adalah disebabkan keputusan ulil amri. Ia keputusan pemerintah. Maknanya kita buat bukan saja-saja suka kita nak buat macam tu. Jarakkan ni makruh, jarakkan ni makruh je. Bukanlah sampai batal solat pun. Tetapi kita kena ingat betul, merapatkan saf itu sunnah. Tapi kita kena ingat, sunnah ini ada yang sunat, ada sunnah yang wajib. Apa sunnah yang wajib? Mentaati ulil amri itu wajib. Itu pun sebahagian daripada sunnah. Jadi kita ikut saja. Apa-apa hal, insya-Allah ulil amri akan jawab. Kan? Kita ikut je. Lama dah rasa tak datang sini ni. Setahun dah tak? Nak lebih kurang dah ustaz. Sebab Kelang ni orang lain tak PKP, dia dah PKP dah. Lepas pada tu lah baru gelombang ketiga tu datang kan. Mana kat sini dah lama dah saya tak dapat datang sini. Cuma muncul lah juga, cuba memunculkan dalam video apa ni, dalam online gitu je lah. Wallahualam lah berapa orang yang tengok kan. Ala kulli hal, kita syukur atas nikmat Allah, dengan harapan Allah tambah nikmat lagi. Alhamdulillah, kita dapat berapa ratus orang tadi? 200 orang. Semoga Allah SWT kesian dengan kita. Kita tunjuk sungguh-sungguh tiap-tiap malam 200 orang, tiap-tiap malam 200 orang. Tiap-tiap malam ada 10 orang, 15 orang terpaksa balik kerana dah penuh. Kan? Hibur dia balik. Allah Ta'ala pandang, tuan-tuan. Allah Ta'ala bukan macam kita. Pusing belakang sikit, kita tak tahu dah apa jadi. Segalanya terbentang. Dan Allah tengok satu persatu dengan teliti, tuan-tuan. Tak ada satu pun yang terlepas pandang. Pada sisi Allah, tak ada satu pun yang terlepas pandang. Satu kerut dahi kita, satu rintihan nafas kita mengeluh, Allah kena balik, dah penuh dah kota, tak boleh dah masuk. Itu semua dalam penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok orang Selangor dia sabar kan. Bila datang Ramadan kali ni dibuka untuk tarawih, dapat buat tazkirah. Wilayah persekutuan hari tu elok-elok je boleh buat kuliah maghrib. Sekarang dah tak boleh pula. Kan? Buat tazkirah Ramadan tak bagi. Wallahu alam, saya pun tak berapa nak faham justifikasi dia, kita ikut je lah. Kan? Tapi nak bagi tahu ini semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita syukur, la in syakartum, jika kamu syukur, aku tambah lagi. La azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu Wa Taala boleh jawab, boleh kata la in syakartum azidkum. Betul. Jika Allah Ta'ala kalau guna perkataan tu pun tepat. La in syakartum, jika kamu bersyukur, azidkum, aku tambahkan untuk kamu. Tetapi Allah Ta'ala tambah lagi la kat depan. Huruf lam berbaris di atas, la azidkum pun betul lagi. Tak cukup, Allah tambah nun tanwin pula belakang. Jadi la azidannakum. Itu maksudnya 2 kali penegasan. La in syakartum, kalau kamu syukur, la azidannakum, pasti dan pasti aku tambah lagi nikmat aku untuk kamu. Jadi kita syukur atas nikmat yang mana ada. Semoga Allah tambah lagi nikmat dia. Hari ni 200 orang. Satu hari Allah Ta'ala boleh tukar SOP ni, boleh jadi 300 orang, boleh jadi 400 orang. Full capacity surau kita berapa? 400. Full capacity yang tanpa SOP 1200. InsyaAllah dengan berkat kesyukuran kita, sabar kita, redha kita, tabah kita, syukur kita, dan kita rayu Allah Ta'ala sungguh-sungguh, Allah boleh ubah sekelip mata je SOP ni, tuan-tuan. Sekelip mata je boleh ubah. Tak susah kalau Allah nak ubah. Dan tak ada satu masalah besar yang besar di hadapan Allah yang maha besar. Ada tak satu masalah yang Allah tak boleh selesaikan? Mana ada? Kalau kita memang semua masalah kita tak boleh selesai. Tapi ada tak satu masalah yang besar sangat masalah tu Allah pun tak boleh selesaikan?
Wali'adzubillah. Mana ada tuan-tuan? Tidak ada satu masalah macam mana besar pun jadi besar di hadapan Allah yang maha besar. Allahu Akbar, kita semayang, kita takbir. Azan, kita takbir. Takbir je kita nak bagi tahu apa? Allah besar. Selain daripada Allah, semua kecil. Semua kecil. Semua kecil. Arash yang besar pun kecil depan Allah Subhanahu Wa Taala. Virus yang kecil pun kecil depan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah yang besar pun kecil depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah itu akbar, Allah yang lebih besar. Allah yang maha besar. Alhamdulillah kita dapat dengan Ramadan dah berapa hari ni. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab bila datang Ramadan, walaupun semayang kita lebih kurang tu dah juga, ke makin khusyuk sikit dalam Ramadan ni. Makin khusyuk. Alhamdulillah. Orang-orang beriman macam tu lah. Kalau tak khusyuk pun mungkin kualiti bertambah, kuantiti bertambah. Daripada cukup-cukup 17 rakaat yang wajib, adalah tambah-tambah jugalah. Oh, kalau buat pula tarawih, masya-Allah, lagi bertambah. Sini tarawih berapa rakaat? 20. 8 ke 20? Tak. Macam tu. Maksudnya kalau bukan tazkirah lepas tarawih 20 rakaat. Bayangkan dalam hidup kita di luar Ramadan, ada kita semayang sampai 20 rakaat. Bercinta. Nak cukup 17 tu pun alhamdulillah. Kan? Kena pula waktu-waktu asar. Nak balik kerja lagi, nak jam lagi, nak kejar lagi. Kena maghrib pula pukul 7 masa awal tu. Oi, berpeluh juga. Jadi ini tuan-tuan. Walaupun kuantiti solat kita tak seberapa, bezanya dengan bulan Syaban, bezanya dengan bulan Rajab, bezanya dengan bulan Syawal nanti kalau panjang umur, tetapi nilai dia di sisi Allah sangat berbeza. Kita datang hari apa hari tu? Kita start tarawih Isnin malam Selasa kan? Isnin malam Selasa tu kita tak puasa lagi Isnin tu. Hari Syak pun yang tak boleh puasa. Maka kita pun datanglah macam biasalah, kita memang maghrib kita datang, maghrib kita datang. Bila kita datang maghrib, kita pun semayang di surau yang biasa, imam yang biasa, 3 rakaat tu juga. Dia punya tahap kekhusyukan pun tahap tu jugalah. Kan? Tetapi di sisi Allah, sembahyang kita pada Isnin malam Selasa baru ni dah lain beza dia. Hari biasa, bulan biasa datang dapat 27. Tetapi bila datang Ramadan, semata-mata kerana ia bulan Ramadan, apa jadi? Apa jadi? Allah gandakan lagi 70 kali ganda. 27 darab 70. 1890. Tak semena-mena. Orang kata tak pasal-pasal. Sembahyang kita yang macam tu juga, yang sama juga keadaan dia. Macam kita sembahyang bulan Syaban kemarin. Tapi Allah bagi ganjaran, nilainya di sisi Allah berubah semata-mata kerana Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan keberkatan ini. 1890. Banyak ke sikit 1890? 27 banding dengan 1890. Banyak ke sikit? Pahala. Tapi mungkin sebab pahala ni dia tak berapa nak faham. Cuba kita tukar RM27 dengan RM1,890. Terang biji mata. Kalau betul lah semayang bulan Ramadan yang kerajaan bagi allowance RM1,890 satu waktu, ambil cuti tanpa gaji kita semua ni. Kan? Tapi oleh kerana pahala tak berapa nak sampai kita ni. Ini kelemahan iman dia panggil. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu, siang dengan malam Ramadan ni sama saja di sisi Allah. Sama macam mana mulia dia sama, peluang yang Allah bagi pun sama. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa-siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan imanan, dengan penuh iman, wahtisaban, dengan penuh mengharapkan ganjaran daripada Allah, mengharapkan pahala daripada Allah,
mengharapkan janji-janji Allah yang Allah Ta'ala janjikan dalam Ramadan ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan segala dosa dia yang lepas-lepas. Apa dosa yang terdahulu? Dah 57 tahun punya umur, 60 tahun punya umur, 47 tahun punya umur, semua Allah Ta'ala delete semua tuan-tuan. Allah hapuskan, Allah maafkan, Allah ampunkan. Dengan syarat siang hari sama, berpuasa. Tapi syarat yang dua lagi, syarat pertama puasa, kena puasa. Kalau tak puasa tak boleh lah. Jumpa Ramadan saja puasanya tidak, tak dapat. Kecuali orang perempuan. Orang perempuan dia ada ABC. Tahu ABC? Blur dah orang depan-depan ni. Orang belakang faham lah kot. Apa ABC? Allah bagi cuti. Itu untuk orang perempuan sahaja. Engkau yang lelaki ni janganlah nak claim ada juga ABC. Itu bukan ABC. Itu buasir nama dia. Saya pun berdarah agaknya Ustaz. Yang kau berdarah tu buasir nama dia, bukan ABC. Itu kena puasa, kena semayang. Cuma belajarlah sikit cara-cara dia tu, kena ada sikitlah tambahan ilmu kena belajar. Macam mana nak handle kalau kita ni jenis yang sentiasa disebabkan buasir ni selalu keluar darah yang berterusan, ada cara dia. Tapi cuti tetap tak ada cuti. Kan? Cuti tak ada cuti. Kecuali jika doktor, dua orang doktor yang Muslim memberikan pada kita pendapat pakar dia, memang awak tak boleh puasa sebab awak tak boleh putus ubat yang sekian jam kena makan. Pada masa tu kita makan, kita tak puasa lah. Tak ada masalah. Tapi kalau tak ada ABC. Itu orang perempuan je ada ABC. Ramadan datang 1890. Satu solat maghrib, satu solat isyak, kita dapat 1890 bagi setiap solat. Begitulah juga subuh. Ini semua semata-mata satu sebab saja, kerana Ramadan. Bukan keranalah nak kata solat kita makin elok pun macam tu lah juga. Kan? Tuan-tuan. Ini Ramadan yang sedang kita diberikan nikmat bersama dengan Ramadan. Harap-harap baki hidup kita ni banyak lagi lah, sehingga kita dapat tamatkan Ramadan. Sebab apa? Ini peluang kita bina akhirat kita ni. Ini dia punya bonus lain macam. Dia punya bonus lain macam kan. Tawaran hebat-hebat semua ni. Tawaran hebat-hebat. Bayangkan kita semayang 2 rakaat subuh. Sama juga 2 rakaat bulan Syaban pun 2 rakaat, bulan Ramadan pun 2 rakaat tu juga. Tapi Allah Ta'ala bagi beza sangat. 27 dengan 1890 lah. Beza tu tuan-tuan. Itu satu hal. Tuan-tuan tahu tak? Setiap rukuk ni, apa yang kita dapat? Setiap kali kita dalam solat, kita rukuk kan? Berapa kita akan dapat? Apa yang kita akan dapat? Nabi SAW bagi tahu, setiap kali kita rukuk dalam solat, Allah ampunkan satu dosa, Allah angkat satu darjat. Allah ampun satu dosa, Allah angkat satu darjat. Ini ni asing pula dengan pahala yang 27 yang jadi 1890. Itu cerita lain. Setiap rukuk kita tu Allah Ta'ala ampunkan dosa, Allah angkat satu darjat. Tapi kerana bulan Ramadan, dia akan jadi 70 dosa diampunkan, 70 darjat diangkat. Sebab semua diganda 70. Daripada isyak tadi sampai witir, berapa kali rukuk kita? Tadi kita kira yang malam ni je lah kan. Berapa rukuk kita tadi? Kira tuan, kira. Isyak 4 kan? Tak ada yang kasar kat sini, tak ada. 4. Katalah buatlah 2 rakaat sebelum lepas isyak tadi, buat dia buat jugalah. Berapa dah? 6. Tarawih pula. Tarawih 8. Kan? 6 dengan 8 berapa? 14. Tambah lagi 3. 17. Kita ada 17 rukuk tadi. 17 rukuk ni darab dengan 70.
Darat dengan 70. Banyak itulah dosa kita diampunkan. Banyak itulah darjat kita diangkat, tuan-tuan. Berapa ratus dah kat situ pun. 1190. Tu baru malam ni. Sebab malam ni kita buat 8. Selalu buat 20. Masya Allah. 20 rakaat. Banyak mana? Kan? Jadi saya sure tuan-tuan balik rumah nanti tambah lagi rakaat tarawih. Dah buat witir tak apa, tak ada masalah, buat je. Kan? Tambah bagi cukup 20 malam ni. Dah malam biasa kita buat 20. Malam ni pun kita buat 20 juga. Buat sendiri-sendiri lah. Kan dah train tahun lepas, boleh je buat sendiri. Saya tak hafal banyak ustaz. Tak apa, ulang je. Yang 6 tu ulang-ulang je. Kita dah ada 8, nak tambah 12 je lagi. Kan? Boleh lah tu, gile-gile yang 6 surah tadi lah. Inna a'tayna wal asri, idza jaa qul huwallah. Kan? Boleh je. Tuan-tuan. Allah ustaz, takkanlah kita nak kira macam kena kira tuan-tuan. Kena kira. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Sayyidina Zaid bin Sabit, seorang sahabat Nabi SAW, dia cerita. Dia kata, satu hari aku berjalan dengan Nabi SAW menuju kepada sembahyang. Nak sembahyang, maknanya nak pergi masjid lah tu. Nak sembahyang. Natlubus salah, kami nak sembahyang. Maknanya pergi ke masjid. Dia berjalan dengan Nabi. Katanya Zaid bin Sabit, aku dapati Nabi SAW melangkah pendek-pendek. Yataqarabu al-khuta. Dia memendekkan, mendekat-dekatkan langkah-langkah dia. Jadi pendek. Nabi SAW. Zaid tu tengok je. Tapi nak tanya tak berani lah. Nabi SAW lepas sudah tu Nabi tanya, atadruna, kamu tahu tak kenapa aku memendek-mendekkan langkah aku, khutaya, langkah-langkah aku ini? Maka kata Zaid bin Sabit, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, kerana aku nak banyakkan langkah-langkah aku. Kerana selama mana aku dalam perjalanan nak menuju solat, setiap langkah itu diberi seolah-olah sedang bersolat. Setiap satu langkah, dalam hadis-hadis yang lain kita dapati, Allah Ta'ala akan bagi satu pahala sedekah. Setiap satu langkah satu pahala sedekah. Langkah yang sama, Allah ampunkan satu dosa. Langkah yang sama, Allah angkat satu darjat. Langkah yang sama, Allah tulis satu kebaikan, satu hasanah. Tuan-tuan, sebab tu Nabi SAW bila nak pergi perang, langkah dia lain. Tapi bila nak pergi solat, langkah dipendek-pendekkan. Bukan setakat itu, dalam riwayat yang lain pula, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Anas bin Malik pula, dia pun buat macam tu juga. Sehingga tabi'in tanya, kenapa kau buat macam ni? Maka dia pun bagi tahu jawapan yang sama macam Nabi SAW bagi tahu. Kerana aku nak litakthirul khuta, untuk aku perbanyakkan langkah-langkah aku nak menuju solat. Macam tu sekali Nabi dan para sahabat. Nabi SAW ajar para sahabat supaya berkira dengan akhirat. Kalau kita langkah je lah, janji sampai dah pun. Tak. Kalau kita langkah pendekar kita tu 50 langkah. Tapi kalau kita pendekkan langkah kita, jadi 100. Sampai ke situ para sahabat dididik oleh Nabi SAW supaya berkira dengan akhirat. Supaya cakna dengan akhirat. Supaya sensitif dengan akhirat. Yakin iman. Ini yang kata iman. Man sama Ramadana imanan. Syarat yang kedua, yang pertama kamu puasa siang hari. Tapi yang kedua ialah dengan penuh keimanan. Macam ni. Yakin dengan janji oleh Allah. Wahtisab, dan mengharapkan segala ganjaran daripada Allah. Nak harap ni kita kena tahu dulu. Sebab tu kita kena ambil tahu apa nilai amal kita ni. Kalau kita tak tahu, macam satu orang budak umur berapa? 3 tahun, 4 tahun. Kita bagi note RM100. Sekeping kita bagi kat dia. Dia hargai tak RM100 keping? RM100 ni? Ada beza tak kalau dia pegang RM1 dengan RM100? Bagi dia tak ada beza. Sebab dia tak tahu nilai. Nilai RM1 ni apa? Nilai RM100 ni apa? Betul? Tapi cuba bagi yang umur 30 tahun. Dapat RM100. Kalau orang kerajaan,
Dapat kalau ada lah rezeki hari raya ni, dapat lagi bantuan hari raya 500 tu, rasa Allah sujud syukur. Kurang lepas dah nak buat duit raya tu, lepas dah. Sebab duk risau anak saudara ni, duk hitung Allah, anak saudara pun dekat 50 orang dah kan. Awak pula kerja Putrajaya, mana boleh main RM1 dalam sampul. Sudah dapat RM500 tu, lega, lepas dah aku duit raya kan. Sebab kita tahu nilai RM10, not RM50, not RM100, not RM1, kita tahu. Not RM5, kita tahu. Macam tu juga amal. Kalau kita tak tahu, sebab tu kita nak habiskan 20 rakaat bercinta, berat kita rasa. Tapi kalau kita tahu, aku sekali rukuk banyak ni Allah Ta'ala bagi, lagi banyak rukuk pun tak apa. Kita akan fokus. Sujud macam tu juga. Setiap satu sujud, baik solat fardu, baik solat sunat, setiap kali kita sujud, Allah angkat satu darjat, Allah ampun satu dosa. Tadi kita kira 1190 tu baru rukuk. Kalau rukuk macam tu, kalau sujud setiap satu rakaat ada 2 kali. Kita double lah yang tadi. Berapa dah kita dapat malam ni? Daripada isyak, bukan daripada maghrib, daripada isyak. 1190 darab 2, berapa? 2380. 2380. 2380 dosa dihapuskan, 2380 darjat telah diangkat. Ini janji Allah dan Rasul. Belum nak kira yang datang tadi, daripada rumah naik motor, naik kereta, jalan kaki, nak sampai sini tadi, berapa langkah tu semua Allah Ta'ala sedar, dah ambil dah hitungan dia. Cuma kita laju-laju jalan peluah-luah, langkah luah-luah, rugi sikit. Lepas ni balik pendek-pendek sikit langkah tu. Tiba-tiba je sompah santun je semua berjalan. Apa pasal? Dia tak tahu, ustaz dah cerita. Sebab apa? Langkah tadi dikira pergi dan balik. Masya Allah, pemurah Allah Ta'ala. Kalau kita tak kaya lagi dalam bulan Ramadan ni, tak tahulah. Nabi SAW bagi tahu, langkah dikira pergi dan balik. Datang ke masjid, kita fahamlah, datang nak solat, dah habis semayang nak balik rumah je kot, Allah Ta'ala tetap masih bagi lagi. Sebab dia datang daripada solat, dia datang daripada masjid, dia datang daripada surau. Nak pergi surau pun dapat untung, nak balik pun dapat untung. Segalanya tidak sia-sia di sisi Allah. Lebih lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini Ramadan, tuan-tuan. Ini Ramadan. Kita banyakkan solat sunat, tapi yang paling kita nak banyakkan, super jaga ialah yang kita nak jaga sungguh-sungguh solat fardu. Sebab solat fardu ni mahal. Mahal sangat-sangat. Sebab tu jangan kita target datang tarawih, kita kena target datang isyak. Kalau sedekah pula orang Ramadan ni sedekah. Biasa kita lalu tadi tu ada tong tu, selalu kita bagi berapa? RM1. Nampak macam RM1 je banyak kat luar tu. Tong pula, alah, boleh apa? See through pula, boleh tengok pula dalam tu kan ada apa-apa, tengok banyak biru-biru gitu lah. Tak apalah kalau itu kemampuan kita, Allah lebih tahu. Nabi SAW kata apa? Hindarilah neraka walaupun dengan sedekah sebelah biji tamar. Buatlah juga. Mana kalau kau mampu banyak tu lah. 10 sen, 10 sen tak ada masalah. Kan? Bukan tong tu bunyi pun. Ting 10 sen, dia tak cakap pula macam tu kan. Kalau gitu segan lah juga kita. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata dalam Quran, satu sedekah, satu infak, dia menjadi seperti 7 benih yang melahirkan 100 tangkai. Maknanya satu infak, dia boleh bercambah menjadi 700 ganjaran. Pahala dia 700 hasanah, 700 kebaikan pahala. Ganjaran dia macam tu, tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan macam mana agak-agak. Sebab tu saya mengajar kat mana-mana kuliah tazkirah, saya kata bulan Ramadan kita hendaklah bersedekah. Siang bagi ada sekali sedekah, malam ada sekali sedekah. Siang ni kalau boleh awal-awal pagi, eloknya masa subuh tu, sedekahlah.
Siap-siap kalah RM1, 50 sen, 10 sen, 20 sen. Masukkan dalam tabung. Nak cari orang miskin awal-awal pagi itu mungkin susah. Tapi sekarang dah tak susah dah. Kan? Lepas-lepas sahur tu boleh belik kan. Lepas azan ke, sementara nak pergi masjid boleh belik WhatsApp, tengok banyak je peluang nak sedekah sekarang ni. Transfer je. Madrasah tu minta lah, ni wakaf masjid lah, nak buat masjid, nak buat surau, nak buat rumah anak yatim, nak buat orang tua, nak infak tu, infak ni geladangan, macam-macam lah orang buat. Ini semua adalah medan kita untuk mengumpul pahala. Jangan kita menyampah pula. Allah, iklan lagi, datang lagi, minta derma lagi, marah. Padahal bukan bagi pun. Kalau setiap kali dia transfer RM10, nak bersungut, iyalah juga. Bukanlah kau bagi pun, biarlah. Rezeki masing-masing. Kadang-kadang kita duk dapat 5-6 iklan, 5-6 WhatsApp. Yang tergerak satu tu je. Oh, sian, betul juga ini masuk kan. Kan? Jadi tuan-tuan, subuh-subuh siapa yang bersedekah di subuh hari ni, Allah Ta'ala hantar malaikat khusus doakan dia. Allah Ta'ala hantar malaikat khusus doakan dia. Dan balak tidak akan dapat melangkaui sedekah dia. Dia jadi pendinding. Itu dia. Dan malam pula, kenapa kena buat malam pula Ustaz? Tak boleh ke kira sekali? Boleh. Tetapi malam ni sebab bulan Ramadan dia ada satu malam nama dia Lailatul Qadar. Takut malam. Takut malam ni kalau Lailatul Qadar kita tak tahu. Ada orang tanya saya ceramah di Jabatan Tenaga Manusia. Dia orang tanya, Ustaz, Lailatul Qadar ni 10 hari akhir lah kan? Kata, tak juga. Mungkin satu Ramadan tu dah Lailatul Qadar. Kan? Kita tak ada kepastian tentang tu. Cuma harapan besarnya itulah 10 akhir itulah. Jadi oleh kerana tu nak bagi confirm kita dapat Lailatul Qadar, jangan kita abaikan walaupun satu malam. Bersedekahlah walaupun dalam satu malam tu, carilah luang sebelum subuh, bersedekahlah. Kalau lupa nak sedekah maghrib, lupa nak sedekah isyak, lupa nak sedekah lepas tarawih, terjaga pukul 3, sedekahlah tuan-tuan. Sekarang boleh WhatsApp je sedekah ni. Boleh transfer online je. Sedekahlah tuan-tuan. Kena malam tu Lailatul Qadar. Kalau hari yang biasa 700 kali ganda, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Satu bulan ada berapa hari? 30 hari. Kalau 1000 bulan, berapa hari? 30,000 hari. Seolah-olah satu sedekah kita sedekah itu, kita telah lakukan 30,000 kali sedekah. Kalau satu sedekah nilai dia 700 pahala, kena malam tu Lailatul Qadar, seolah-olah kita bersedekah 30,000 kali sedekah. Darablah 700 tadi dengan 30,000. Berapa juta dapat? Saya tengok je belah sini. Dia pula tengok dia punya handphone. Berapa je? 30,000 darab 700. 2.1 kot. 2.1. 21 juta. 21 juta. Kena malam, katalah contoh malam ni, kita biasalah datang sambil-sambil nak masuk RM1 kan. Malam lain 700. Paling minimum tu 700 minimum. Rupa-rupa malam tu Lailatul Qadar rupanya. Lailatul Qadar ni dia bukan mula lepas tarawih. Bukan pukul 12 malam baru datang Lailatul Qadar. Duk tengok pokok sujud tak sujud tu kan. Jenuh lah. Orang-orang macam kita yang tak jaga mata ni tuan-tuan, jangan haraplah nak tengok pokok sujud. Yang kita ni pantang melintas semua kau tebas kan. Zas. Tak ada harapan lah, tak payahlah. Cuma saya sendiri sempatlah 2 kali tengok pokok sujud bulan Ramadan. Bangun-bangun sahur tu tengok pokok sujud sebab ribut petang tu. Putrajaya ni kan dia pokok instan. Kita pergi kerja tak ada pokok, balik-balik besar dah pokok tu. Dia tanam macam tu je kan. Jadi akar tak kuat. Memang terbalik belakang rumah saya tu. Mana kita tempat meja makan kat ruang meja makan tu memang nampaklah. Allah, balik-balik pejabat esok tu tegak balik dah pokok tu. Memang sujud sungguh.
2 kali tuan-tuan. Alhamdulillah. Lailatul Qadar lah kot. Bukanlah kita nampak pokok sujud baru Lailatul Qadar. Kau dapat tak Lailatul Qadar tahun lepas? Tak dapat lah. Tak ada aku tengok pokok sujud. Alah, memang tak dapat lah. Tuan-tuan, dia start maghrib tu malam tu dah Lailatul Qadar dah. Jadi kita pun datang belenggang-lenggang datang nak sembahyang isyak, sambil-sambil masukkan RM1 nak tunggu tarawih. Rupanya malam tu Lailatul Qadar. Yang sepatut hanya dapat 700 pahala, tapi kerana malam tu Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 30,000 hari. Minimum 21 juta seolah-olah kita dah sedekah malam tu. Ni yang tak sedekah lagi menyesal lah tu. Bawa duit tak? Datang tadi. Tak apa. Surau kita ni dia ada account number dia kan. Transfer je balik nanti, ataupun sekarang ada handphone cerdik tu, transfer je tuan-tuan. Dia kalau transfer ni lagi bagus. Nak transfer RM1 rasa macam tak tergamak. Kan? Jadi dia korang-korang nak pergi juga. RM5 gelak kat bank yang ni kan. Maybank pun gelak ni RM5 nak transfer. Jadi dia korang-korang dia pergi RM10. Tapi kalau nak masuk sendiri duit tu dalam tabung tu RM10 ni rasa besar lah pula RM10. Jadi kalau bagi RM1 tu rasa macam ni ngam. Kan? Kalau 10 tu rasa mewah sangat, tak boleh. Kita kena bersederhana, wasatiyah. Atuk wasatiyah dah tu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibu kita, ibu orang mukmin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, setelah kewafatan Nabi jadi balu, dia mendapat bahagian daripada apa-apa Baitul Mal. Dia ada bahagian dia. Daripada ghanimah, daripada apa, ada bahagian dia. Maka satu hari datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha 100,000 dirham. 100,000 dirham. Satu dirham berapa ringgit sekarang? Siapa yang biasa dinar dirham ni? Saya tak tahu sebab harga berubah-ubah. Dulu pernah capai RM25 satu dirham. Katalah kita ambil RM25 satu dirham. Kalau 100,000, sekali lagi 100,000 darab 25, berapa dapat? 2,5 juta. Betul? 2,5 juta ringgit. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dapat 2,5 juta ringgit hari itu. Datang daripada Baitul Mal 2,5 juta ringgit. Dia pun panggil jariah dia. Khadam dia. Mari sini. Kau ambil mangkuk tu. Ambil mangkuk. Nah. Bubuh dalam uncang. Ambil satu mangkuk. Gerak. Ambil satu mangkuk. Curah. Ambil satu mangkuk. Curah. Ambil penuh. Uncang. Kau bagi-bagi pada seluruh penduduk Madinah yang susah, yang memerlukan. Dia pun bagi. Balik dekat petang dah balik. Puan selesai. Mission accomplished. Kan? Alhamdulillah. 2,5 juta ringgit. 1 sen pun Sayyidatina Aisyah tak ambil. Pagi dapat, petang 1 sen pun dah tak ada lagi dengan bagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Masuk maghrib nak buka puasa. Dia puasa rupanya hari itu. Masuk maghrib, dihidangkanlah roti kering dengan minyak zaitun saja tuan-tuan. Bukanlah kari kambing ke, kari kepala ke. Tak ada tuan-tuan. Roti keras tu, roti yang gandum kasar, dicecah dengan minyak zaitun saja. Tu saja nak buka puasa. Jariah dia pun kata, puan, kalau tadi kita ambil sikit buat beli lauk pun okey kan? Sayyidatina Aisyah marah dia. Yang hang baru nak membebel sekarang ni apa pasal? Tadi hang tak abang. Dah habis dah baru nak cerita. Dah makan je. Banyak cakadak pula kan? Lebih kurang itulah terjemahan bahasa utaranya. Kan? Sebab apa? Walaupun Sayyidatina Aisyah sedang puasa, dia tak fikir pun pasal nak buka puasa dia. Dia pun tak tahu kat dapur tu ada apa. Jariah dia angkat bali apa ni, roti keras. Itulah dia. Cecahlah dengan minyak zaitun. Tu saja. Kenapa?
Kerana imanan wahtisaban, penuh keimanan, yakin dengan akhirat, yakin dengan janji Allah, yakin dengan khabar yang dibawa oleh Allah dan Rasul, dan dia yakin sungguh-sungguh 2,5 juta ringgit itu yang dia perlu ialah tukar segera kepada nilai akhirat, maka dia hantar ke depan dalam deposit akhirat dia. Dia nak pakai di akhirat nanti, dia bukan nak pakai kat dunia. Kita hari ni ya Allah, iman lemah. Bulan Ramadan ni mungkin pemurah sikit lah, sebab hati bersih. Tapi kalau bulan lain, ya Allah, ya Tuhan. Sini buat Jumaat kan? Tolak lah. Ada tolak lah? Ada tolak tu ke? Tak. Oh, tak ada jalan tu, tak ada. Oh, macam tu je. Dia tak ada tolak, kedek, tak ada. Tak ada. Bila nak pergi tu, yalah nak ambil berkat Jumaat kan. Tarik merah. Tolak balik. Allah terkejut. Tengok tarik merah tu terkejut. Allah tolak balik. Tarik lagi hijau, tolak juga balik. RM1. Baru betul. Baru betul itu kita. Sayyidatina Aisyah 2,5 juta ringgit. Satu hari settle. Dia tak tengok pun duit tu. Tak pegang, tak merasa pun. Sebab apa? Dia yakin apa yang dia buat ini, akhirat itulah yang sebenar-benar hak dia. Ni Ramadan. Bayang tuan-tuan, kena malam ni Lailatul Qadar. Kalau bagi RM1 pun dah 21 juta. Mana kita nak cari tuan-tuan? Dia patut ni kalau siang kita bagi RM1, malam kena bagi RM2. Istiqamahkan tiap-tiap hari siang ada RM1, malam RM2. Alah, buatlah peruntukan sikit. Kita 30 hari je kot. 30 malam je. 30 kalau darat RM2, berapa dapat? Takkan nak kalkulator juga tu. Aduh, letih. Dia sampai taruh tu dah. Dia punya tepu tu lain macam. Kan? 30 malam. Darab 2 baru RM60. Takkan tak dapat. Nak asing sikit bajet RM60. Sebab apa? RM2 tiap-tiap malam aku nak masuk dalam tabung. Aku nak cari sedekah. Aku nak sedekah RM2 tiap-tiap malam. Aku mampu yang tu. Tuan-tuan, RM2. 21 darab 2 tuan-tuan. 42 juta. Oh, main juta saja. Kalau kena malam Lailatul Qadar dan confirm 30 hari tu mesti ada satu Lailatul Qadar. Jadi saya tak syorkan sangatlah teka-teka duk spot-spot ni, cukuplah perangai spot-spot ni daripada SPM dulu cukuplah. Banyak dah duk spot. Masuk universiti pun duk spot lagi. Kan? Duklah tanya pensyarah tu kan. Sir, yang mana masuk ni? Topik mana masuk? Duk spot lah kerja kita. Orang suruh baca semua. Nak tanya juga kan. Kena macam saya, geografi, SPM dulu. Duk spot. Apa? Saya spot geografi. Apa nama ni? Industri. Kawasan industri. Lah keluar kepadatan penduduk. Kita lah keluar dewan jawab dia. Kan? Spot banyak pasal. Takkanlah nak spot tuan-tuan. Ya Allahu Akbar. Kita tak tahulah sempat tak sempat habis Ramadan pun kita tak tahu tuan-tuan. Kalau kata sempat habis lah tahun ni, tahun depan jumpa lagi ke tak tahu. Rugilah tuan-tuan. Harap-harap berapa malam, 5-6 malam hak lepas ni bukan lagi lah. Harap-harapnya lah. Jadi malam ni ada peluang lagi. Hak mana tak sedekah, tolong sedekah tuan-tuan. Hak mana tak cukup 20, pakat buat 20 juga malam ni tarawih. Semayang taubat jangan tinggal. Bangun buat, jangan kalut nak makan sahur sangat. Sahur tu alah lebih kurang sudahlah. Kan? Roti sikit, apa nasi goreng ke apa, ringkas-ringkas je lah. Tak payahlah ikan steam 3 rasa lah, apalah, Allah. Sahur je kot. Tuan-tuan. Boleh? Ada berapa hari lagi Ramadan ni? InsyaAllah. Sikit lagi. Sekarang juga balik tengok peruntukan. Okey, ni untuk siang RM30, untuk malam RM60. Tiap-tiap hari siang RM1, tiap-tiap pagi RM1, tiap-tiap malam maghrib ke isyak ke RM2. Istiqamahkan tuan-tuan. Buat bodoh ya tuan-tuan. Tak payah cerita ke orang, tak payah fikir pun. Lepas buat tu tak payah ingat pun.
Tuan-tuan, bila di mahsyar nanti kita tengok hak saya cakap ni betul ke tak betul. Kita tengok siapa yang kena kan. Kita tengok nanti tuan-tuan. Masa tu baru nak terima kasih kat saya kan. Nasib baik Ustaz Abang itu kan. Kebetulan malam tu masuk gaji. Jadi daripada RM2 boh RM20. Masya-Allah tuan-tuan. RM20 malam Lailatul Qadar. 2 rakaat malam Lailatul Qadar. Semayang maghrib malam Lailatul Qadar. Semayang isyak malam Lailatul Qadar. Yang sepatut dapat 1,890, darat 30,000. Tak apa, tak payah kira, tak apa. Pasal nak habis dah rancangan ni, nak habis dah. Ni saja saya lontar. Kalau rasa nak tahu, balik darab sendiri masing-masing. Buka handphone cerdik tu. Kan? Kita nak belajar dengan Rasulullah dan para sahabat. Mereka ni mengira-kira sungguh kalau bab akhirat. Dunia mereka tak kira. Tapi kalau akhirat mereka berkira. Walaupun melangkah pun mereka akan kira. Mereka akan pastikan mereka untung. Mereka akan pastikan mereka akan dapat laba yang sangat-sangat besar. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita faham perkara ni, sembang-sembang santai kita pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita amalkan apa yang perlu kita amalkan, terjemahkan dalam pelan tindakan dan dalam tindakan, dan seterusnya kita dapat sampaikan pula apa yang kita dengar malam ni kepada orang lain. Boleh tuan-tuan? Ada ramai ni 200 orang je, kita ada karya 1,000 orang lebih. Kita cerita yang tak dapat datang malam ni, ataupun share dengan yang masuk ni. Masuk tak ni? Ya aku ni bukan main lagi kan. Tengok tak masuk pula. Share, senang nak. Sekarang ni nak sampaikan senang dah. Ambil link, copy link, share. Copy link, share. Boh sikit. Remark ke bawah. Tolong dengar juga macam-macam mana pun. Kalau hang kawan aku, hang kena dengar juga. Boh sikit. Dia pun apa pasal pula ni. Tengok-tengok. Tapi dengan sebab dia tengok, dia tergerak. Kalau macam tu aku nak buat jugalah. RM2 tiap-tiap malam. Tuan-tuan, dia dapat 42 juta. Kita pun dapat 42 juta. Kena 10 orang. Hak kita share tu pakat buat. Ad-dalu alal khairi kafa'ilih. Tu dalil saya. Ad-dalu alal khairi kafa'ilih. Nabi SAW kata, orang yang menunjukkan pada satu kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang buat. Macam orang tu buat. Kalau dia dapat 21 juta, kita dapat 21 juta. Kalau dia dapat 42 juta, kita dapat 42 juta. Kalau dia dapat 1,890, kita pun akan dapat 1,890 juga, tuan-tuan. Mana nak cari hak lebih untung daripada agama, tuan-tuan? Cuma usaha lebih sikit. Rajin-rajinlah share benda-benda ni. Ni duk share lah, selamat pagi. Allah, tak payah dah, selamat pagi tu hak selamat dah. Kita ni hak tak selamat ya. Boleh tuan-tuan? Puan-puan pun sekali lah kalau ada. Kan? Boleh lah nak share resepi jarang-jarang tu boleh. Kan? Tapi share yang macam ni lebih untung tuan-tuan. Kan? Kita pun nak bagi bajet lebih setakat RM2 yang kita mampu. Tak apalah, ambil lah RM2, tak ada masalah. Allah hargai, Allah tahu kederat kita, kekangan kita, limitation kita. Tetapi dengan kita share ni saja, dia boleh menjadi sampai 420 juta pun boleh jadi, tuan-tuan. Kena 10 orang, hak baca share kita. Satu grup ada 200 orang. Daripada 200 tu 5 orang je tergerak hati sebab yang kita share. Jadi kita sampaikan. InsyaAllah. Jadi saya sudahilah dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa in kana sawaban fa minallah, jika ada yang benar maka itu daripada Allah, wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan, jika ada salah dan silap maka itu kelemahan saya dan dorongan syaitan. Semoga Allah ampunkan saya, tuan-tuan, puan-puan, saudara saya sekalian dapat maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين وشكر له شكر الحامدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah Tuhan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Engkau lah yang Maha Pencipta,
dan Engkau lah yang maha menguasai segala ciptaan-Mu. Wahai Allah, tidak berlaku apa pun atas muka bumi, baik di langit di bumi, melainkan hanya dengan izin-Mu. Wahai Allah, demi Engkau yang maha melihat segala sesuatu, pandanglah pada kami dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Wahai Allah, Engkau yang maha mendengar, maka dengarlah suara-suara kami ini, ya Allah. Wahai Allah, Engkau maha mengetahui, Kau lihatlah dalam lubuk hati kami ini, ya Allah. Wahai Allah, kami memohon padamu, ya Allah, pada malam yang penuh barakah ini, ya Allah, dalam perhimpunan majlis yang penuh barakah ini, ya Allah, majlis yang Kau janjikan para malaikat akan bersusun-susun sampai ke arasmu, ya Allah, pada malam Ramadan yang mubarak ini, yang mulia ini, yang berkah ini, ya Allah, kami memohon padamu, ya Allah, keampunan. Kami mohon padamu, ya Allah, keampunan. Ampunkanlah kami, ya Allah. Maafkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa kami ini meluas lautan, ya Allah. Dosa-dosa kami ini menggunung tinggi, ya Allah. Dosa besar, dosa yang kecil, dosa yang kami tahu, yang kami tak tahu, yang kami perasan, yang kami tak perasan, yang kami buat secara nyata maupun tidak nyata, yang kami sengaja ataupun tidak sengaja, ya Allah. Wahai Allah, wahai Allah, walau macam mana besarnya dosa ini, ya Allah, tidak ada yang besar di sisimu, ya Allah. Wahai Allah, kami diberitahu oleh Rasulmu yang Kau sedia mengampunkan segala dosa-dosa kami ini, ya Allah. Wahai Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Syukur kami padamu, kami dapat bertemu dengan Ramadan ini, ya Allah. Wahai Allah, kami tak tahu baki hidup kami, ya Allah. Kami tak tahu baki hidup kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah baki hidup kami baki hidup yang akan menyebabkan kami mencapai redha-Mu, ya Allah. Berilah taufik dan hidayah-Mu, pertolongan-Mu, ya Allah. Jangan biarkan kami bersendirian, ya Allah. Wahai Allah, kami dah beberapa hari dapat berpuasa, beberapa hari kami dapat bertarawih, beramal ibadat di bulan Ramadan ini, ya Allah. Wahai Allah, kami tahu, ya Allah, solat kami penuh dengan kekurangan, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, puasa kami penuh dengan kekurangan, ya Allah. Penuh dengan cacat celah, ya Allah. Wahai Allah, terimalah, ya Allah. Inilah saja yang kami mampu, ya Allah. Inilah saja yang kami mampu, ya Allah. Ya Allah, berlebih kuranglah dengan kami. Kesianlah pada kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Wahai Allah, berilah taufik yang sempurna untuk kami dapat beramal ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Mencari redha-Mu, ya Allah. Mencari kemuliaan di sisi-Mu, ya Allah. Gunakanlah diri, harta, masa kami untuk agama-Mu, ya Allah. Untuk kebaikan, ya Allah. Untuk kami bina akhirat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu 'indak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.